Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan mula hampir 2 minit lagi insyaAllah. Jadi sebelum kita nak terangkan tentang teknik hafazan ni, saya nak kenalkan dulu, ini adalah grup teknik hafazan grup teknik hafazan Al-Ihsan, yang mana grup ni telah dilancarkan baru-baru lagi. Sebab tu dia punya subscriber pun tak ramai lagi. Jadi untuk pelajar-pelajar yang ingin menghafaz Al-Quran, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah seorang guru di Sekolah Menengah Agama Nilai, guru tahfiz KPM lah. Jadi teknik ni asalnya adalah atas usaha KPM untuk menggalakkan guru untuk membuat inovasi. Dengan inisiatif saya untuk membantu pelajar, saya membuat kit hafazan, itu adalah inovasi lah untuk pelajar saya. Bila saya tengok pelajar saya ni dia susah nak menghafaz, jadi saya cuba mengeluarkan idea macam mana nak bantu pelajar. Dan Alhamdulillah kit hafazan tu dicipta dan membantu pelajar saya. Dan saya juga ingin menyebarkan teknik ni kepada seluruh pelajar-pelajar di Malaysia, termasuklah kerajaan ataupun swasta. Lebih-lebih lagi yang sekolah rendah, baru-baru lagi nak menghafaz Al-Quran, baru nak kenal-kenal menghafaz Al-Quran. Jadi saya punya niat tu adalah untuk membantu pelajar supaya mereka ni menghafaz dengan mudah. Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kesian pelajar ni menghafaz dengan keadaan yang susah, lepas tu dia tension. Tu sebab kadang-kadang dia orang masuk sekolah atas dasar terpaksa sebab susah. Jadi kadang-kadang ibu bapa kan sedih lah, kadang kenapalah anak aku ni tak nak masuk tahfiz lah. Ibu bapa ni dia seronok nak anak dia pergi hantar sekolah tahfiz, tapi masalahnya anak-anak ni takut nak menghafaz sebab macam susah Pengalaman saya lah, anak-anak yang tak nak sekolah tahfiz ni sebab dia takut tak boleh bawa. Jadi siapa yang belum pernah menghafaz, insya-Allah program ni akan membantulah mereka yang sebelum nak interview ke, dia dah ada pengalaman untuk menghafaz, macam mana dia nak menghafaz dengan mudah. Insya-Allah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, insya-Allah saya akan cuba membantu semua sekali. Saya punya target adalah membantu pelajar Malaysia lah setakat ni. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah, ini dah 9.30. Saya akan mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ni saya pernah terangkan tentang Al-Ihsan pada siri yang pertama, iaitu tentang pengenalan yang saya tunjuk yang awal-awal sekali. Siapa yang terlepas boleh tengok saya punya rakaman di YouTube. Boleh tengok yang pertama tu, yang ni saya terang tentang pengenalan Al-Ihsan, yang tu sampailah persediaan kerohanian di sini. Ketika itu saya terang sampai kerohanian. Jadi hari ini saya akan sambung tentang persediaan fizikal. Sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan nak tahu semua, menghafaz Al-Quran ni sebenarnya kita kena ada persediaan yang betul. Kalau kita guna cara teknik macam mana pun, apa-apa teknik pun, kalau kita tak ada persediaan yang betul, kita susah nak menghafal Al-Quran. Itu yang kita kena tahu. Sebelum ni saya terangkan tentang kerohanian. Banyaklah yang membentuk kerohanian yang berkaitan dengan jiwa. Tapi untuk hari ini saya sambung tentang fizikal. Fizikal ni maksudnya berkaitan dengan jasad. Okey, berkaitan dengan jasad maksudnya sihat tubuh badan. Kita tengok dekat sini. Yang pertama tu sihat tubuh badan. Orang yang menghafal Al-Quran tapi dia tak sihat, dia demam, dia ada penyakit yang berat, dia susah nak menghafaz Al-Quran. Dan saya dah cuba dah. Kalau kita dalam keadaan yang sangat tenat, bila kita nak membaca Al-Quran, nak menghafal Al-Quran, memang tak larat, melainkan boleh berzikir sahaja. Jadi kita kena jaga kesihatan kita. Waktu sihatlah kita kena manfaatkan untuk kita menghafaz Al-Quran. Jadi kalau boleh, kalau ada anak-anak yang nak interview,
pastikan mereka berada keadaan yang sihat, pastikan mereka dalam keadaan yang jaga pemakanan, supaya dalam interview dia tak gabra kan. Kadang-kadang gabra pun menyebabkan dia susah nak menghafal, bagi dia tenang. Jadi di situlah kita kena tahu sihat tubuh badan sangat penting, sebab dia berkaitan dengan jasad. Sebab kita berkaitan dengan tanah. Bila kita ada kaitan dengan tanah, kita akan merasa penat, kita akan rasa letih, mengantuk. Sebab roh sifatnya dia tidak penat, roh sifat dia tidak mengantuk. Jadi dia punya makanan untuk roh adalah zikrullah. Kalau tubuh badan, kalau kita penat, kita letih, kita kena makan. Makan pula tidak boleh terlalu kenyang. Hadis Nabi SAW menyebut kaumku itu adalah mereka berhenti sebelum kenyang. Kalau lapar, makan, berhenti sebelum kenyang. Itu hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang cara pemakanan sunnah Nabi SAW. Jadi dalam nak menghafaz Al-Quran, persediaan yang betul adalah kita mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita makan terlampau kenyang, menyebabkan perut kita boleh mendatangkan penyakit, berbagai-bagai penyakit. Lebih-lebih lagi obesiti. Kalau dah obesiti, kita akan jadi malas nak menghafaz Al-Quran. Kita malas nak bangun tahajud ke, solat sunat ke. Sebab benda-benda itulah yang boleh membersihkan hati kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persediaan yang sangat penting, yang pertama tadi kerohanian, yang kedua adalah fizikal. Kita tak lari daripada roh dan jasad. Kalau kita meninggalkan fizikal, nanti kita akan menjadi susah nak menghafaz Al-Quran. Konon-kononnya roh kena kuat, tapi fizikal tak kuat pun tak boleh. Jadi kita tengok saya punya tulisan tu dekat dalam Telegram. Okey, dekat sini kita lihat sihat tubuh badan. Kalam-kalam Arab lah yang disebut al-jismu salim fil aqlu salim. Kalau jisim kita sihat, maksudnya jasad kita sihat, akal kita pun sihat. Maksud akal sihat, kita mudah nak menghafaz. Itu sebab sangat penting dalam memelihara kesihatan tubuh badan. Okey, yang kedua mengenai tidak mengantuk. Okey, menghafaz Al-Quran dalam keadaan mengantuk. Ini selalu berlaku pelajar saya lah. Pagi-pagi dia akan mengantuk. Kenapa? Sebab dia tidak jaga kesihatan, yang pertama. Yang kedua, dia tidur lambat. Kadang-kadang memang saya selalu ingatkan pada pelajar-pelajar yang sering tidur pada waktu pagi. Tapi Alhamdulillah, peranan guru sebenarnya adalah untuk membimbing pelajar supaya mereka ini dapat mengharungi cabaran tu dengan mudah. Kadang-kadang kalau orang yang menghafaz Al-Quran tanpa ada guru, mereka ni susah nak mujahadah. Kalau ada guru, mereka mudah nak mujahadah, sebab dia tahu dia kena hantar tasmik sekian-sekian pada hari bila dan waktu bila. Jadi kalau dia tidak ada guru, entah bila dia hantar tasmik. Jadi itu yang akan menyebabkan dia tak ada pedoman dalam hidup. Jadi saya pun tanya pada anak murid saya, kenapa kamu mengantuk? Rupa-rupanya dia cakap dia tidur lambat, tidur pukul 1, pukul 2. Itu yang menyebabkan saya menasihat dia, kalau macam tu lepas ni boleh tak janji tidur sebelum pukul 12 ataupun pukul 11. Sebab kualiti tidur kita adalah mengikut pakar kesihatan yang dia orang mengatakan 7 hingga 9 jam kualiti tidur kita. Kita kena tahu kita punya sistem badan kita kena tahu. Kita tak boleh ikut hati kita. Kalau waktu kadang-kadang dah pukul 12 tak tidur lagi sebab seronok kadang-kadang tengok cerita movie, kadang-kadang berbual kosong Kalau kat asrama tu memang sukalah berbual kosong. Pelajar ni nak budak masuk cerita gosip-gosip Itu yang menjadi masalah pada pelajar. Tapi bila dengan ada guru, barulah diorang akan menjadi takut bila ditegur lah. Jadi pertamanya adalah jaga kualiti tidur. Macam saya, kalau nak bangun pukul 2 pagi tu maksudnya bangun tak mengantuk. Ada yang jenis bangun
masih lagi mengantuk. Ini macam mana kita nak dapat bangun tapi tak mengantuk? Pukul 2 tu. Kalau bagi saya, cara saya adalah saya tidur lepas maghrib. Sebab kualiti tidur kita 7 hingga 9 jam. Jadi pukul 10 sampai pukul 2 dah cukup dalam 7 jam untuk saya bangun dan saya akan rasa segar. Bangun tu kira macam segar lah. Itu maksud dia. Kalau kita dah tahu kita punya sistem badan, tidur yang cukup, barulah kita boleh menghafaz. Macam mana pula kita nak menghafaz dalam keadaan mengantuk? Memang alamatnya ubat dia suruh tidur. Kalau pelajar saya tengah tidur, saya bagi dia tidur dulu. Dah sedar, dia dah okey sikit, baru saya akan kejut dia, baru dia terus menghafaz. Tapi lambatlah dia akan menghafaz. Jadi kena jaga disiplin kita dalam masa waktu kita mengantuk tu, ataupun waktu kita nak tidur tu, mestilah awal. Paling lambat pukul 12 bagi saya lah. Itu pun bergantung kepada sistem masing-masing punya inilah jasad. Dan Nabi SAW pun sangat mengesyorkan kita supaya kita ni mengamalkan qailullah. Qilu fa inna syayatin la taqil. Maksudnya syaitan dia tak buat qailullah. Kita Nabi SAW mengalakkan buat qailullah supaya kita ada tenaga kita ketika kita nak bangun malam. Dan sebenarnya pun waktu tengah hari tu, ataupun dalam pukul 1 sebelum Zuhur ataupun selepas Zuhur tu, waktu tu sebenarnya waktu kita dah letih sebenarnya. Tak boleh nak menghafal. Mau kata time yang kritikal. Bukan menghafaz je, kadang-kadang subjek-subjek lain pun diorang susah nak masuk dalam kepala. Sebab waktu itu sebenarnya adalah waktu yang paling sesuai untuk mereka tidur. Qailullah. Itu adalah perkara sunat lah, ya. Dan waktu tidur tu tak boleh pula terlampau lama. Dia sebenarnya qailullah ni dia sekejap saja. Dia tidur tu sekejap, dia tak boleh lama-lama. Dia seolah-olah macam berehat sebentar untuk meriliskan kita punya otak yang telah penat. Jadi kalau boleh, kalau ada masa, kita amalkan. Sebenarnya di sekolah tahfiz kerajaan ni memang ada waktu untuk qailullah. Waktu dah diberi, pelajar kadang-kadang dia tak menggunakan manfaat. Bagi yang menggunakan, alhamdulillah. Jadi macam itulah kita punya sistem badan kita. Kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Barulah kita mudah nak menghafaz. Maksudnya selepas bangun tu, kita dah mula segar sedikit, kita dah boleh dah menghafal. Ni tulisan saya lah, ya. Saya terangkan balik sebab kadang-kadang ada yang tak faham. Jadi saya terangkan balik dekat dalam Telegram ni. Ada jelah, kadang-kadang ada manusia dia boleh menerima dengan tulisan, ada orang boleh menerima dengan mendengar, kan. Ataupun dia suka dua hala. Ada orang suka rakaman. Jadi saya buat semua versi. Jadi lengkap lah dengan cara macam ni, insya-Allah. Yang seterusnya, yang ketiga adalah mengenal pasti IQ kita. Apa maksudnya nak mengenalkan kita punya IQ ni? Okey, kalau kita nak tahu sebenarnya otak kita ni yang diberi Allah Subhanahu Taala ni sebenarnya ada dia punya tahap-tahap IQ tertentu. Kalau direzekikan oleh Allah sejak lahir dia dah tinggi IQ dia. Itu sebab ada orang kata anak jenis tu maksudnya IQ dia dah tinggi. Inilah antara IQ tinggi ni adalah Nabi SAW, Nabi Isa AS. Mereka masa kecil boleh bercakap, kan? Maksudnya IQ dia tinggi. Itu anugerah Allah SWT, kan? Jadi itu kita tak boleh nak sangkalah. Cumanya kita kena tahu IQ ini juga boleh naik, boleh turun. Katakanlah anak-anak mempunyai IQ yang rendah semasa kecil, kan? Jadi dia boleh meningkatkan IQ dia dengan menggerakkan otak dia ataupun neuron-neuron dia yang ada di dalam otak dia. Dia kena kembangkan otak dia sehingga kembang dia tu bergerak seperti roda yang berpusing laju-laju dan akan menjadi kembang dan memori boleh masuk. Jadi macam mana nak kembangkan? Iaitu dengan menghafaz. Nanti saya akan tunjukkan dengan menghafaz
teknik ni akan mengembangkan IQ dia. Dan kita boleh memastikan macam mana nak tahu dia dah kembang ke belum. Kita boleh tahu. InsyaAllah itu nanti saya akan terangkan. Ketika mana IQ turun? Ketika kita telah berubah umur, iaitu waktu tua. Kebiasaannya. Tapi orang yang tua tak semestinya boleh rendah. Itu pun bergantung kepada aktiviti seharian dia. Selalunya orang yang suka membaca, atau sama ada baca surat khabar ke, baca Al-Quran ke, dia susah nak dapat penyakit nyanyuk. Sebenarnya penyakit nyanyuk itulah yang maksud dia IQ menjadi turun. Sebab dia dah tak boleh ingat dah apa yang dia ingat dulu. Dia dah tak ingat dah anak dia sampai macam tu sekali. Ataupun faktor lain, dia accident, cedera otak dan dia tak boleh ingat apa-apa. Hatta dia menghafal Quran pun dia tak boleh ingat sebab kecederaan otak. Itu sebab otak ni dia adalah anggota untuk mengingat. Dia menyimpan maklumat. Kalau kita belajar sains, dia adalah menyimpan maklumat. Jadi jangan kita sedih kalau kita IQ kita rendah. Sebenarnya boleh meningkat. Saya sendiri dulu, saya mengaku saya dulu IQ rendah, tapi disebabkan berkat menghafal Al-Quran, saya alhamdulillah. Bayangkan saya belajar STAM. Selepas saya ambil diploma tahfiz, saya ada masa untuk saya ambil STAM. Kebiasaannya orang ambil STAM ni 2 tahun ataupun setahun, tapi saya ambil tak sampai setahun, bulan-bulan saja saya ambil. Itu pun saya ambil saya saja kan, ataupun orang kata nak tahu ilmu tu kan. Sebab ketika itu sebelum nak convocation, saya ambil STAM. Jadi saya merasalah perubahan bila kita dah menghafaz Al-Quran. Mudah kita nak terima ilmu sebenarnya. Dan alhamdulillah, walaupun tak belajar lama, tapi putusan jayid. Kalau tanya kawan-kawan yang lain, yang sekolah lain, dia belajar 2 tahun tapi dapat sama macam putusan saya. Tu yang saya terkejut kadang-kadang kan. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda kita punya otak boleh menerima bila mana kita belajar mudah. Ini adalah salah satu contoh kita nak test IQ kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan link dekat situ, boleh cuba dan test. Tapi bukanlah berbentuk ayat Quran, tapi dia berbentuk kajian orang-orang saintis lah, orang-orang Inggeris yang membuat satu kajian macam mana dia nak tahu dia ni IQ dia tahap mana, sama ada dia average ke, ataupun high average ke, ataupun dia superior ke, ataupun very superior. Tuan-tuan boleh test IQ test Courage ni. Jadi dia berkaitan dengan otak. Kalau kita faham dari persediaan fizikal, bahagian fizikal kita ada keperluan asas. Keperluan asas iaitu kita punya kecukupan dalam, ialah kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita mengantuk, kita tidur. Kalau kita penat, kita rehat. Kalau IQ ataupun otak kita letih, kita kena rehat. Dan sebenarnya IQ ni dia ada waktu-waktu tertentu yang boleh kita menghafaz. Kadang-kadang kalau kita menghafaz, waktu tu tak sesuai. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut insya-Allah. Okey, kita terus kepada persediaan berkaitan dengan persekitaran. Okey, yang ni persediaan sebelum menghafaz Al-Quran berkaitan dengan persekitaran. Yang pertama, tempat yang tenang. Okey, tempat yang tenang ni maksudnya apa? Saya dah cuba dah. Banyak-banyak tempat yang paling sesuai dan paling tenang adalah di masjid ataupun di surau. Sebab apa? Sebab itu rumah Allah. Dan tempat yang tenang, selalu dibacakan ayat Quran. Di kelas pun boleh, tetapi kena hati-hati sebab kadang-kadang kawan-kawan ni macam-macam ragam lah kan. Kadang ada yang suka berbual, ada yang suka menjerit kan. Jadi sebenarnya tempat yang paling sesuai, bukan maksudnya tempat lain tak boleh,
Boleh, cumanya paling sesuai. Saya beritahu paling sesuai. Kadang-kadang kalau dalam bilik kan, kalau dalam bilik rumah kita ni, kadang-kadang dia dipengaruhi oleh katil. Kalau kita tengok katil, ya Allah, Masya Allah, dibayangi dengan lamunan-lamunan mimpi lah. Dia akan memanggil kita, tidurlah kan. Nak pula time tu kita penat nak hafal. Jadi kena tahu tempat yang sesuai. Kalau orang study pun sama juga, tak boleh duduk di bilik, melainkan dia ada tempat khas yang mana tak ada katil. Bilik tu memang bilik belajar, untuk menghafaz. Kalau boleh sediakan tempat bilik yang sesuai lah. Kadang-kadang menghafaz di rumah terpengaruh dengan televisyen, terpengaruh dengan handphone dan sebagainya. Kalau di masjid, kita insya-Allah boleh dapat fokus. Yang kedua, jauh dari kawan yang suka berbual. Kita kena pandai pilih kawan. Cari kawan yang suka menghafaz, jangan cari kawan yang suka berbual. Ini adalah cabaran kepada orang yang menghafaz. Time tu lah kita nak menghafaz, time tu lah dia ajak kita berbual. Kalau kita ni jenis yang lalang, kita akan ikut dia orang berbual. Kalau kita jenis pokok, maksudnya bukan lalang, kita akan teguh lah, kita akan lari kan, macam tu. Itu yang kita kena kuatkan kita punya hati kita. Itu sebab hati sangat penting, jati diri sangat penting dalam menghafaz. Dia kena ada mission, dia kena ada target. Aku nak dapat hafaz satu muka pada hari ini. Kalau dia tak ada target, dia tak ada mission, dia jadi lalang, dia akan ikut kawan-kawan dia berbual. Maka kat situ dia tidak dapat menghafal. Itu yang jadi bahaya kalau persekitaran kita macam tu. Itu yang sangat penting. Gunalah apa teknik sekalipun, kalau dia tak jaga disiplin tu, dia tidak akan dapat menghafaz Al-Quran. Yang seterusnya, kedudukan badan yang betul. Maksudnya duduk ataupun berdiri. Kalau dah penat duduk, kita berdiri. Baring tak sesuai. Baring tak sesuai. Selalunya kalau baring ni, dia akan tidur lah. Dia akan terus tidur. Waktu yang sesuai, yang ni yang saya nak cakap tadi tu. Waktu yang sesuai itu, saya ada graf. Saya tunjuk sekejap. Okey, nampak tak? Graf daya IQ ketika menghafaz mengikut waktu. Okey, ini kalau kita bangun cukup tidur, bangun cukup tidur 7 hingga 9 jam, ataupun kita jaga kualiti tidur kita. Kita bangun pukul 7, masa tu IQ kita tengah segar, otak kita tengah, orang kata, fresh lah untuk nak menghafaz. Jadi bermula daripada pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, nak masuk tengah hari, makin lama makin menurun dia punya kekuatan ataupun daya ingatan dia. Itu sebab kalau orang yang faham ketika jam pukul 7, 8, 9 itulah dia memanfaatkan masa dia. Kadang-kadang waktu tu lah pelajar-pelajar ni dia berbual, dia bermain, dia tidur kan. Padahal bila dia dah nak masuk pukul 12, 1, 2, 3 tu, dia mulalah mengelabah nak menghafal Al-Quran. Itu kadang-kadang bukan masalah dia tak boleh menghafal. Masalah dia tak pandai jaga waktu ketika otak tengah fresh. Itu yang kadang-kadang dah disebut, selalunya orang yang melakukan kelalaian ni waktu masa lapang. Waktu lapang itulah dia akan melakukan kelalaian. Jadi inilah yang menyebabkan waktu-waktu ni yang kadang-kadang pelajar terlepas pandang. Bila dia akan naik balik daya IQ tu, ketika waktu maghrib ataupun selepas maghrib, dia dah mula nak fresh sedikit lah, dia naik sedikit. Sebab apa? Kalau kita perasan, waktu yang fresh tu dia adalah waktu yang sejuk ataupun tidak terlampau sejuk. Dia macam seolah kan fajar kan, fajar dia macam sejuk, sedap kan, tenang kan.
Bila dah masuk dia panas, dia dah makin mengantuk, dia dah makin penat. Sebab dia berkait dengan cuaca. Lepas tu maghrib dia dah mula gelap dan ada suhu sejuk-sejuk sikit. Ketika itu dia dah ada balik daya ingatan, sehinggalah waktu malam 11-12 tu dah mengantuk. Mengantuk tu lah waktu tu kita jangan menghafaz, terus tidur. Cukupkan kita punya kualiti tidur 7 hingga 9 jam, bangun baru kita fresh balik. Tu sebab kadang-kadang siapa yang tak jaga kualiti tidur, dia akan susah nak menghafal sebab mengantuk ketika jam 7 dan 8 pagi. Ini sebenarnya adalah bukanlah kajian saintifik. Ini adalah pengalaman saya sendirilah, pengalaman saya sendiri. Dan saya pun ada bertanyalah kepada subscriber, follower saya ni. Dia kebanyakannya bersetujulah dengan apa yang saya gambarkan. 95% setuju. Yang tidak setuju tu mungkin ada faktor-faktor lain lah. Kita akan sambung minggu depan untuk sesi cara menggunakan kit hafazan. Al-Ihsan dengan kit hafazan tu tak sama. Al-Ihsan adalah cara teknik menghafaz, tapi kit hafazan tu adalah alat untuk macam mana nak menggunakan teknik Al-Ihsan. Itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau ada yang terlambat, Waalaikumsalam. kalau ada yang terlambat tu boleh tengok rakaman dia. Okey.